Bruas. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang di-Pertua. Saya bangun untuk membahas bajet 2022 yang telah dinamakan Bajet Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Datuk Seri Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin bentangkan 4 perkara untuk pertimbangan pihak kerajaan. Perkara pertama ialah konsep keluarga Malaysia. Saya memang mengalu-alukan konsep keluarga Malaysia yang baik ini. Tetapi janganlah sekadar slogan atau cogang kata sahaja. Dalam pepatah orang Cina dengan izin, Jia He Wan Si Xing, yang bermaksud keluarga yang berharmoni, semua akan menjadi makmur dan sejahtera. Inilah harapan pihak kerajaan supaya kita ada sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Tapi dalam pepatah ini ternyata jelas bahawa harmoni itu sangat penting dalam keluarga kita. Dan daripada bajet yang telah dibentangkan, kita mendapati bahawa layanan yang berbeza atau tidak begitu adil berasaskan perkauman dan juga agama akan menyebabkan keharmonian ini retak. Jadi saya berharap kerajaan akan sensitif dalam isu ini supaya keluarga kita ini dalam keadaan harmoni. Saya sangat tertarik kepada konsep keluarga ini dalam bahasa Puak Zulu di Afrika Selatan yang dikatakan konsep Ubuntu, U-B-U-N-T-U. Konsep ini ialah dalam bahasa Inggeris, I am because we are, ataupun saya dan masyarakat saya berpisah tiada. Kekeluargaan ini mengambil kira perasaan ahli keluarga yang lain. Satu cerita yang menonjolkan nilai ini, saya ingin berikan cerita ini. Ada seorang antropologis yang sedang mengkaji tentang kaum Zulu di Afrika Selatan. Dia meletakkan satu bakul buah-buahan di bawah sepohon pokok dan telah mengumpulkan beberapa budak-budak untuk bertanding mendapat bakul buah-buahan ini. Selepas mengumpulkan beberapa budak-budak kecil untuk berlari dan siapa cepat dia dapat, dia pun memberi isyarat untuk pertandingan bermula. Dia terperanjat apabila budak-budak tersebut berpegang tangan dan berjalan bersama menuju pokok tersebut dan mengambil bakul buah-buahan itu dan berkongsi antara mereka sendiri. Antropologis tersebut terperanjat dan menanya mereka, kenapa anda tidak cuba untuk mendapatkan hadiah itu untuk anda sendiri? Budak-budak tersebut terperanjat dengan soalan yang ditujukan oleh antropologis ini. Dia kata ini Ubuntu, iaitu kita keluarga. Bagaimanakah seorang itu boleh merasa gembira bila yang lain merasa kesengsaraan atau sengsara? How can one be happy when others feel miserable? Inilah konsep kekeluargaan yang hendak kita tonjol ataupun amali dalam Malaysia kita ini. Oleh demikian, saya berharap kerajaan senantiasa diingatkan konsep kekeluargaan ini agar Malaysia ini semua kaum dan agama dan bangsa akan hidup dalam keadaan harmoni dan kita tentunya akan maju dan makmur dan bersejahtera. Perkara kedua, Datuk Seri Yang di-Pertua, ialah menandingi hutang yang kian meningkat sampai 1.3 trilion kita ini. Cukai
adalah meningkatkan cukai kerajaan merupakan satu cara kita untuk membayar hutang ini. Tetapi janganlah ia berlebihan. Ia patutlah berpatutan. Cukai korporat 24% sekarang ini dianggap agak tinggi di antara negara-negara di persekitaran kita ini. Dan apabila kita nampak kerajaan mengumumkan cukai makmur di mana syarikat dikenakan 34% keuntungan yang melebihi 100 juta, reaksi rakyat dan pelabur-pelabur memang negatif. Kita tahu apabila ia diumumkan, Bursa Malaysia telah menurun 31.37 poin kepada 1,530.92 poin yang menyebabkan nilai Bursa Malaysia menurun daripada 1.81 trilion kepada 1.77 trilion dan menyebabkan kekayaan rakyat telah hilang 33.8 bilion ringgit. Saya mencadangkan 4 cara lain untuk kerajaan mendapat pendapatan yang lebih untuk membayar hutang kita ini yang memang sangat tinggi dan kita terpaksa membayar setiap tahun 43.1 bilion yang merupakan lebih kurang 18% daripada pendapatan kerajaan. Cara-cara yang ada seperti berikut. Pertama, meluas atau mempertingkatkan saiz ekonomi supaya kerajaan boleh mendapat lebih pendapatan tanpa kenaikan kadar cukai. Yang kedua, benteras rasuah dan ketirisan yang mengikut satu laporan boleh menjimatkan kerajaan sampai 60 bilion ringgit. Ketiga, hapuskan dengan izin rank seeking. Kontrak-kontrak dan projek-projek mestilah diberikan melalui open tender terus kepada syarikat-syarikat yang melaksanakan kerja tanpa melalui orang tengah atau kroni-kroni yang mengaut untung atas angin. Yang keempat, pentadbiran yang baik mengutip cukai atau levy yang boleh dikutip tetapi tidak dikutip. Satu daripada contoh ialah pemutihan pekerja-pekerja asing parti yang di dalam negara kita. Majikan-majikan sedang menunggu untuk membayar levy-levy dan denda-denda. Tetapi sampai hari ini amat sukar untuk mereka membuat pemutihan. Inilah revenue ataupun wang yang kerajaan boleh dapat tapi kerajaan tidak mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengutip levy ini. Perkara ketiga ialah tentang ketulusan dan dalam pentadbiran. Institusi yang memupuk nilai-nilai murni termasuk ketulusan dan integriti adalah institusi agama dalam negara kita. Dalam ucapan bajet, Menteri Kewangan menyatakan kerajaan memperuntukkan 1.5 bilion untuk pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Peruntukan ini setiap tahun meningkat. Tahun 2019 1.2 bilion, 2020 1.3 bilion, 2021 1.4 bilion dan 2020 dianggarkan 1.5 bilion. Saya nak untuk ketulusan, saya mohon kepada kerajaan supaya JAKIM menyenaraikan butiran perbelanjaannya. JAKIM diperuntukkan 956 juta 600 ribu. Jumlah ini lebih besar daripada peruntukan kepada 7 kementerian yang lain. Untuk kementerian lain seperti Kementerian Luar Negeri, Perpaduan Negara, Perusahaan, Perladanan dan Komoditi dan lain-lain, mereka disenaraikan.
Jadi untuk ketulusan kita mohon supaya apakah perbelanjaan yang begitu banyak ini mesti disenaraikan supaya ada ketulusan. Dan untuk perkara yang akhir, Dato' Seri Timbalan Yang di-Pertua ialah harapan kita supaya negara Malaysia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2025. Dato' Seri Timbalan Yang di-Pertua sudah lebih kurang 30 tahun Malaysia berada di tingkat teratas negara-negara membangun. Dan sampai hari ini, 30 tahun ini, kita tak sempat dan tak dapat menjadi negara maju dan sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Dan antara sebab utama ialah talent-talent ataupun rakyat-rakyat Malaysia yang berkebolehan telah merantau ke luar negara, tidak hendak bersama kita di Malaysia. Ada sebab-sebab yang menjadikan mereka keluar daripada Malaysia. Dan jumlah dianggarkan 1.7 juta orang yang lebih kurang 6% daripada rakyat Malaysia. Tidak termasuk orang warga asing di Malaysia. Mereka ini berkebolehan dan mempunyai kelayakan yang tinggi. Mereka boleh menjana kemajuan dan pendapatan yang lebih kalau mereka boleh balik ke Malaysia. Kita telah gagal menarik balik mereka melalui Talent Corp dan 3 perkara yang kita boleh lakukan untuk mereka balik ke Malaysia. Wabi rumuskan, Wabi. Ya, Baik. nak habis. Baik. Jadi, yang pertama antara sebab yang dinyatakan oleh mereka ialah racism and institutional discrimination against minority ataupun diskriminasi perkauman oleh kerajaan terhadap rakyat minoriti. Kedua, sebab-sebab agama. Saya tahu ada berapa rakyat Melayu Islam yang serah merantau ke luar negara untuk belajar dan kemudian telah berkahwin dengan orang bukan Islam. Mereka kata susah untuk balik ke Malaysia kerana tidak selesa mana kalau ada perkahwinan di antara orang bukan Islam dengan Islam. Saya berharap matlamat sasaran kita dulu tahun 2020 negara maju, satu daripadanya ialah kita mempunyai satu masyarakat yang liberal yang boleh menerima semua orang secara terbuka. Kalau mereka memilih, memang setiap orang itu mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup. Kebanyakannya akan memilih seagama. Tapi bagi mereka yang memilih untuk berkahwin dengan bukan seagama, marilah kita juga menerima mereka. Dan perkara ketiga ialah political disenchantment atau isu politik berkauman dan agama ataupun perkara-perkara yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai harapan kepada Malaysia dan mereka keluar ke negara lain. Dan satu contoh yang terkini ialah isu timah. Kita boleh bincangkan isu tentang masalah adat, tetapi janganlah kita ni bertindak secara mengarut. Kita bincang nama adat itu. Kita bincang orang keliru dengan nama. Ini mengarut bagi orang-orang Malaysia yang pintar-pintar di luar negara. Kita mesti bincang masalah adat ini secara substantif, bukan yang mengarut cara ini. Jadi saya harap dengan sebuah masyarakat yang kerajaan boleh menerima dan mengatasi masalah-masalah yang dinyatakan oleh mereka di perantauan ini. Saya rasa satu hari ini nanti mereka akan pulang ke Malaysia dan menolong membangunkan Malaysia dan akan menjana kekayaan dan peluang pekerjaan yang mempunyai gaji yang tinggi yang juga merupakan sebab-sebab rakyat Malaysia keluar ke Malaysia. Jadi kalau mereka balik ini, kita akan menjadi lebih maju dan lebih rakyat Malaysia akan tidak merantau lagi. Oleh demikian, itulah perkara-perkara yang saya harap kerajaan dapat
atasi isu-isu yang telah saya bangkitkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bruas. Sekarang saya jemput pembahas kedua terakhir Yang Berhormat Merbuk.